Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. Hi. We will start in a minute. Where the invite button? Okay. It seems that our guests are not in yet. Hi, Sister Maria. Let me check. Okay. Can you guys hear me clearly? And can you guys see me clearly? Mantap. Okay. I'm still waiting for our guests. Inshallah. Okay. Thank you. All right. Alhamdulillah. Hold on, yeah. Sekejap ni. Okay. Hi everyone. Okay, in a minute, inshallah. Our guest is ready. Hi, Nadia Sabrina. Okay, I can see Brother Zuhair. So let's invite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Brother Zuhair boleh dengar saya dan boleh nampak saya secara jelas Alright, mantap. Semua Okay. clear. Saya pun boleh dengar dan boleh nampak Brother Zuhair secara jelas. Okay. InsyaAllah dalam 8.17 kita boleh mula. Okay, Brother Zuhair? InsyaAllah. Okay. Ngam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam. Saya Sofia dari Tertib Publishing. Hari ini episod 18 Read with Tertib. Bersama saya ada Brother Zuhair yang akan share dengan kita berkenaan one of our bestseller, A Juice a Day by Imam Yahya Ibrahim. InsyaAllah Brother Zuhair akan cerita apa yang menarik dan probably mungkin apa yang menarik tentang buku ini insyaAllah. Tetapi sebelum kita mulakan, Brother Zuhair boleh perkenalkan diri dulu? Okay. Hi, Assalamualaikum everyone. Saya Wan Muhammad Zuhair bin Ghazali, pelajar tahun 3 di Universiti Malaya. Itu je lah. Okay. Jurusan? Sorry? Jurusan apa? Oh, saya jurusan Al-Quran dan Al-Hadis di Akademi Pengajian Islam. Masya Allah. Okay. InsyaAllah sebelum kita mula dan Brother Zuhair share tentang buku A Juice a Day by Imam Yahya Ibrahim, mungkin sedikit info
selepas ini Brother Zuhair akan memulakan perbincangan dan seterusnya insya-Allah towards the end of the session kita akan ada sesi soal jawab. Kalau ada soalan mengenai buku A Juice a Day untuk ditanyakan kepada Brother Zuhair, insya-Allah boleh drop your comments on the comment section ataupun gunakan feature di Instagram. InsyaAllah saya akan bacakan soalan dan Brother Zuhair akan jawab untuk anda semua. Okay, Brother InsyaAllah. Zuhair. InsyaAllah. Without further ado, the floor is yours. Okay, Yes, boleh mulakan silakan. Okay, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Terima kasih kepada sahabat kita si Sofia yang menghubungi saya dan kemudian memberikan buku ini secara percuma kepada saya untuk review lah secara ringkas berkenaan dengan karya yang ditulis oleh Yahya Ibrahim. Dia kalau kita tengok ialah merupakan seorang menteri agama di Australia itu sendiri. Dan mungkin hari ini saya mungkin tidak akan bercerita secara detail apa yang terkandung di dalam buku ini. Okay. Cumanya apa yang boleh kita sentuh secara serba sedikit akan berkait dengan Al-Quran itu keseluruhannya. Kerana tajuknya pun juga adalah A Juice a Day, Summary of the Quran. Maka kita tahu bahawa buku ini dia cuba untuk merangkumkan atau mensinopsiskan Al-Quran itu sendiri. 30 juzuk itu dipendekkan dan diartikulasikan melalui sebuah karya ringkas, iaitu A Juice a Day ini. Okay? So, apa yang kita boleh ekspektasikan daripada buku ini? Pertamanya, kita kena faham konteks dan realiti di Australia itu tidak sama dengan konteks dan realiti di Malaysia. Okay. Konteks pemahaman Islam di Australia itu saya kira berada pada pemahaman yang surface ataupun pemahaman yang overview. Apa itu Islam? Apa suruhan Islam? Itu saja. Berbanding dengan di Malaysia, pemahaman konteks Islam itu berkait dengan lebih advance, kita boleh kata. Kita mula berbicara tentang boleh ke tak solat tarawih secara rapat sah. Hari itu kita ada perbincangan berkait dengan boleh ke tidak kita merapatkan saf inilah. Berbanding dengan Australia, perbincangan mereka masih lagi di peringkat apa itu Islam dan pemahaman terhadap tauhid dan sebagainya, memperkenalkan Islam. Jadi tidak pelik Menteri Agama mereka memberikan alternatif baru, iaitu meringkaskan dengan seringkas mungkin Al-Quran dalam bentuk buku yang pendek ini. Secara global, saya boleh katakan buku ini sangat baik. Tidak kira di Malaysia, tidak kira di Australia, tidak kira di Papua New Guinea sekalipun, ia sangat baik. Okay. Sebab dia cuba meringkaskan Al-Quran itu. Ya, kalau kita tengok juzuk yang pertama, sekitar 3-4 helai saja, 3-4 muka surat saja yang ditulis di dalam buku ini untuk membincangkan secara mudah apa surah Al-Baqarah itu bercerita tentang, apa itu surah Ali Imran bercerita mengenai apa. Begitu saja. Okay? So, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan juzuk mana yang saya suka, berkenaan dengan apa yang kita boleh kritik dengan buku ini, berkenaan dengan apa saja, mari kita berkenalan dulu dengan Al-Quran itu sendiri. Okay. So, Al-Quran ini kalau kita boleh pendekkan, Al-Quran dia tidak akan bercerita mengenai banyak perkara. Secara mudah, dia akan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala hanya bercerita, kalau kita tengok ada hanya 5 aspek saja. Pertama, Allah bercerita mengenai diri dia sendiri ataupun zat dia. Allah bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sifat dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama. Kedua, Allah bercerita tentang umat-umat terdahulu. Siapa umat terdahulu? Fir'aun, kaum 'Ad, kaum Thamud,
kan? Iram, Hmm. kan? Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Mereka ini ada satu-satu satu karakter yang boleh kita ambil pengajaran daripada mereka. Maka di sini Allah nak ajak kita pergi mengembara ke satu zaman yang mana kita tidak pernah tahu. Pergi mengembara ke satu kisah yang mana hanya diketahui oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Okey? Dan Al-Quran menceritakan tentang itu kepada kita supaya kita mengambil pengajaran. Yang ketiga, Allah bercerita tentang perintah-perintahnya, iaitu disebut sebagai ahkamillah, hukum-hukum Allah. Saudari Sofia, kalau kita tengok, Al-Quran ini sebenarnya tidak berat. Tidak berat untuk kita tadabbur ataupun kita nak memahami makna dia secara literal lah. Sebab saya katakan perintah Allah yang menjadi sebahagian daripada elemen Quran itu hanya kurang daripada 1/3. 1/5 lah saya kata. Allah sebut sikit saja tentang perintah dia dalam Al-Quran, kan? Perintah zakat, perintah salat, kan? Perintah berkahwin apa semua, sikit saja Allah cerita dalam Quran. Yang lain Allah cerita tentang diri dia, Allah cerita tentang umat terdahulu, kan? Seterusnya yang keempat, apa dia Allah cerita? Allah cerita tentang kehidupan akhirat. Allah cerita, gambarkan bagaimana syurga itu, Allah gambarkan bagaimana azabnya neraka, Allah gambarkan bagaimana di dalam kuburnya bagaimana, Allah ceritakan bagaimana kehidupan manusia tentang pahala, dosa. Ini semua yang kita secara mudah saya katakan, sains tidak ajar kita tentang kehidupan akhirat. Kan? Ilmu logik tidak boleh mengajar kita. Sebab itu, kita tidak pelik kalau setengah-setengah daripada saintis akan tolak berkenaan dengan metafizik ataupun berkait dengan ilmu sam'iyat ataupun ghaibiyat ini. Sebab mereka, akal kita tidak boleh mencerap hal ini. Betul tak? Dosa, pahala, syaitan, malaikat ini tak ada dalam kamus ensiklopedia apa pun. Tak ada semua ni. Yang ada hanya dalam Al-Quran. Dan sebab itu Allah kata, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, iaitu Quran, tidak ada ragu padanya. Hudal lil muttaqin. Apa fungsi dia? Hudal lil muttaqin, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Orang yang takut kepada Allah dengan melarikan diri dia daripada perkara yang boleh mengazab dia. Apa dia? Neraka. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi yang terakhir ialah daripada 5 aspek penceritaan Al-Quran, iaitu berkenaan dengan golongan sesat. Siapa golongan sesat yang diceritakan di dalam Al-Quran? Pertama, iaitu golongan Yahudi. Kedua, berkenaan dengan golongan Nasrani. Yang ketiga, golongan munafikin. Yang keempat ialah golongan musyrikin. Kalau kita tengok, kenapa hanya 4 ini saja golongan sesat yang diceritakan di dalam Al-Quran? Padahal, di dalam realiti kita ada ayah pen. Dalam realiti kita ada golongan Al-Aqam. Ada golongan tertentu, golongan yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan sebagainya. Mereka juga sesat. Sebab kesesatan yang disebut di dalam Al-Quran, Yahudi, Nasrani, munafikin, musyrikin, ini kesemuanya tidak boleh tidak akan lari daripada kesesatan yang wujud pada hari ini. Ayah pen itu sebenarnya dia ialah kesesatan yang cebisan daripada golongan musyrikin. Betul tak? Penyelewengan dari sudut akidah, bertawassul apa semua ni, kesesatan-kesesatan yang sebahagian daripada apa yang telah disebut di dalam Al-Quran. Jadi 4 perkara sudah cukup untuk Allah ceritakan secara general berkenaan dengan kesesatan yang wujud dan akan wujud di dalam dunia ini sehinggalah ke hari kiamat. Baik, itu 5 aspek yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau kita nak mudahkan lagi, sebenarnya Sis Sofia, 3 sajalah kita kata aspek yang mudah untuk kita cerap di dalam Al-Quran. Pertama ialah Allah akan bercerita tentang diri dia sendiri. Allah cerita tentang bagaimana Allah beri kepada kita kehidupan. Yang mana kehidupan manusia ini tidak ada yang boleh mencipta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, pendengaran kita, siapa yang bagi pendengaran?
Doktor bagi? Tak. Allah bagi. Penglihatan kita. Doktor boleh bagi mata, tetapi adakah doktor boleh bagi penglihatan? Tidak jawapannya. Doktor boleh tengok ataupun cipta vaksin, tetapi doktor tidak boleh cipta virus. Kan? In the end of the day, kita akan kata bahawa in the end of the day kita akan merasakan diri kita ini kerdil. Hanyalah debu dan cebisan daripada kebesaran cakrawala Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tengok hari ini kita ada ibu, kita ada ayah. Kita nak tengok kita nak tadabbur berkenaan dengan kebesaran Allah. Kita ada ibu, kita ada ayah. Kasih sayang ibu, kasih sayang kita kepada ayah, adakah sama? Tak sama. Lain. Lain. Kalau kita ada anak, adakah sama kasih sayang kita terhadap anak dengan kasih sayang kita terhadap ibu dan ayah? Sama? Mungkin lain. Lain. Kalau kita ada anak, kita ada suami, sama ke tak kasih sayang kita terhadap suami dengan kasih sayang kita terhadap anak? Lain. Jadi kasih sayang itu pun sudah berbeza. Ini kan pula apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kata rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan kita ini ataupun kita kata dialah Tuhan yang menghidupkan kita. Kemudian mematikan kita. Kemudian menghidupkan kita kembali. Logically sains tak boleh cerita benda ni. Melainkan Al-Quran Al-Karim. Jadi ini bukan Al-Quran, tetapi ini adalah sinopsis daripada Al-Quran yang cuba untuk kita fahami. Yang kedua, kita kata Allah bercerita tentang kehidupan akhirat. Banyak sekali Allah cerita tentang akhirat. Allah cerita tentang hari kiamat, hari pembalasan. Allah cerita tentang bagaimana penghidupan manusia selepas mati. Bagaimana manusia itu diazab di dalam kubur. Bagaimana manusia itu gembiranya ketika dia berada di dalam syurga. Kan? Bagaimana manusia itu gementar tatkala digoncang dengan kiamat, kan? Dan yang terakhir ialah saya kata 3 aspek yang kita boleh ringkaskan dengan seringkas mungkin, itu tentang ujian. Allah berikan kepada kita ujian. Bukan hanya kita, Allah ceritakan melalui kisah-kisah umat terdahulu. Nuh itu ujian terhadap dia. 1000 tahun dia berdakwah. Kemudian dia kata di dalam surah Nuh, Allah kata faqultu astaghfiru rabbakum. Tatkala Nuh berkata kepada umat dia, katakanlah, istaghfiru, ampunilah aku, rabbakum, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha pengampun. Maha pengampun. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa. Apa fungsi istighfar? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan hantar kepada kamu hujan yang lebat. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kamu akan diberikan dengan limpahan ataupun banyaknya anak. Kalau kamu mandul, Allah beri kamu anak. Kan? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat. Allah akan banyakkan tumbuh-tumbuhan kamu. Suburkan ladang-ladang kamu. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan berikan kamu sungai-sungai. Ma'alakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Inilah yang kita kata perhatian yang kita boleh ambil daripada Al-Quran itu sendiri, yang berbicara mengenai kehidupan manusia, kehidupan akhirat, kehidupan ataupun ketetapan Allah dan segala yang ada di dalam muka dunia ini. Itu serba sedikit berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri. Baik, kalau kita tengok berkenaan dengan ini. Ke si Sofia ada soalan ke apa? Belum lagi. Belum lagi. Okay, belum lagi. Okay, so apa saya nak cerita tentang buku ni? Okay, buku ini tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang menarik tentang buku ini, saya dah berikan teaser apa yang berkait dengan buku ini, iaitu ringkasan-ringkasan yang sangat-sangat ringkas, seringkas mungkin. Ya, kalau kita tengok di Malaysia ini, kita ada tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Profesor Dr. Hamka, kan? Tafsir Al-Azhar itu. Tebal tafsir itu. 30 juzuk pun, kan? Tapi ini hanya
seringkas mungkin. Sebab dia nak point out apa dia poin-poin yang cuba diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. So, kalau di dalam, saya ambil paling senang lah, dalam juzuk ke-29. Juzuk ke-29. Dia ada first, dia ada surah Tabarak, iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, kan? Surah Al-Mulk ni dia nak cerita tentang apa? Dia cerita tentang, kalau dalam tafsir memang panjang lah. Surah Tabarak ini boleh jadi 2-3 siri kuliah. Tapi di dalam buku ini sangat pendek saja. Sehingga saya tengok ada 3 phrase saja. 3-4 phrase saja. Kan? Pendek betul. Surah Al-Mulk ini dia nak cerita tentang keberkatan ataupun maha besarnya Allah. Tabarak alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kata apa? Maha berkat, tabaraka alladhi biyadihil mulk. Maha berkat, segala keberkatan itu berada pada tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu bersifat apa? Dialah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Tabaraka alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi, Allah tak berhenti setakat itu saja. Allah kata alladhi, dialah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Khalaqal hayata, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Ayyukum, sama ada kamu ini berbuat amalan itu dengan terbaik ataupun tidak. Dalam Islam ini terbaik ataupun tidak. Itu saja. Okey, so dalam surah Tabarak ini dia cerita tentang, saya boleh kata keseluruhan penceritaan surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk ini berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Okey. Seterusnya dicerita juga tentang, dalam juzuk ke-29 ini dicerita juga tentang surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini pendek juga dicerita, sehingga kepada 3-4 phrase saja dia letak di sini. Okey, surah Al-Qalam, surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Okey. Seterusnya surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ini ialah tentang kerancuan ataupun apa dia, chaos ketika hari pembalasan. Ya. Kebanyakannya penceritaan di dalam surah ini berkenaan dengan situasi ketika hari pembalasan ataupun ketika hari kiamat itu muncul. Okey. So di sini kita boleh tengok sendiri bagaimana Allah menggambarkan secara detail bagaimana keadaannya ketika hari pembalasan itu berlaku. Okey. So seterusnya ialah surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ini juga saya kira sangat pendek dia cerita. Kemudian surah Nuh. Surah Nuh juga pendek. Bukan pendek dari sudut ayat Al-Quran itulah, tapi penceritaan. Disinopsiskan itu menjadi pendek, ya. Surah Nuh ini seperti saya kata tadi, elemen di dalam Al-Quran kebanyakannya dia mencerita tentang pergulatan Nuh itu sendiri, memberikan dakwah kepada kaumnya, ya. Dan juga kekufuran umat ketika zaman Nabi Nuh itu sendiri, ya. Jadi plot penceritaan Nabi Nuh itu dimuatkan di dalam surah ini, iaitu surah Nuh. Okey, seterusnya kita pergi kepada surah Jin. Surah Jin. Okay. Surah Jin ini juga menarik sebab dia berkait dengan sam'iyat ataupun ghaibiyat, berkenaan dengan perkara yang kita tidak boleh lihat, perkara yang kita tidak boleh dengar, perkara yang kita tidak boleh sentuh. Okey. Kalau angin kita tak boleh lihat, kalau angin kita tidak boleh sentuh, cuma kita boleh rasa. Jadi di dalam surah Jin ini begitu juga. Dia bercerita tentang apa itu jin. Okey? Dia bercerita tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan jin. Bagaimana manusia itu meminta pertolongan dengan jin sehingga menyebabkan mereka kufur. Okey? Itulah saya kira serba sedikit berkenaan dengan surah Jin ini. Kemudian surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ini menceritakan tentang bagaimana beratnya wahyu ataupun permulaan kepada wahyu itu. Nabi SAW ketika menerima wahyu itu. Okey? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut.
Siapa dia berselimut? Nabi SAW. Kenapa dia berselimut? Kerana turunnya Jibril pada masa tersebut. Kerana Jibril menunjukkan wajahnya yang sebenar, yang sangat besar, kemudian mendakap Nabi SAW. Orang yang terkejut, kenapa dia berselimut? Kerana dia stres ataupun dia mengalami satu tekanan yang tidak pernah dia alami. Contohlah si Sofia. Si Sofia, oh hari ni banyak betul assignment. Present pun ada 3 hari ni. So apa si Sofia buat? Kalau tak tidur mesti makan. Kan? So begitu jugalah Allah nak cerita di dalam surah ini, surah Al-Muzammil, bagaimana tekanan Nabi SAW menerima wahyu itu. Kemudian surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir lebih kurang juga dengan surah Al-Muzammil, yang menceritakan tentang bagaimana turunnya wahyu dan mengajar kepada Nabi Al-Quran itu sendiri. Warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan lengguk yang baik, proper lah. Senang kata proper, baca dengan proper. Okey, kemudian surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah juga surah yang berkait dengan hari kebangkitan ataupun hari digoncangkan dunia ini. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bil nafsil lawwamah. Ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah. Allah cerita satu demi satu fasa yang akan muncul sebelum kiamat itu ataupun dunia ini dihancurkan. Inilah cerita berkenaan dengan surah Al-Qiyamah. Itu saya kira satu world view of this surah. Okay. Kemudian surah Al-Insan. Surah Al-Insan ialah surah yang berkait dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu diciptakan, daripada mana dia diciptakan, kemudian manusia ini nak jadi apa, kan? Itulah surah Al-Insan, sebut sedikit. Kemudian surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ialah surah yang berkait dengan wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nasyra, kan? Berkait dengan penciptaan manusia juga dan kembalinya manusia kepada Tuhan yang bagaimana. Itu surah Al-Mursalat. Okey. So itu sebab sedikit berkenaan dengan juzuk yang menjadi favorite saya lah. Saya kira surah juzuk ke-29 itu. Okey? Okey. Alright. Okey. Jadi kepada sesiapa yang baru menyertai kita, pada awal sesi tadi Brother Zuhair ada ceritakan tentang Al-Quran tu sendiri. Sebelum Brother Zuhair share kepada kita juzuk 29 yang digemari oleh Brother Zuhair. Okey, kita akan buka kepada soalan, insya-Allah. Boleh Brother Zuhair? Alright, no hal. Okey, tetapi tradisinya soalan yang pertama akan datang dari saya dulu. Okay. Sebelum kita pergi kepada audience kita, insya-Allah. Okey. Soalan saya yang pertama, pada pendapat Brother Zuhair, buku ni sesuai ke untuk kepada para pembaca yang nak jadikan buku ni sebagai, bila kita baca Al-Quran kita nak tadabbur kan, jadi buku ini sebagai salah satu cara mereka tadabbur Al-Quran tu, sesuai ke? First of all, ekspektasi kita terhadap buku ini, bila kita dapati buku ini, kita akan tahu poin awal saja. Contoh, apa itu buku? Buku itu terdiri daripada halaman dan juga penulisan. Itu saja. Nak tahu tentang lebih jauh berkenaan buku, kita kena cari buku tentang buku. Itu. Jadi saya kira untuk sebagai permulaan, beginner, is okay. Buku ini sangat enak dengan kita. Sebab macam ni, concern saya, kita sebenarnya banyak baca Quran, tapi kita tak tahu apa Quran cerita kepada kita. Sehingga kan Quran itu dilagukan ketika majlis keramaian, dijadikan azimat, kekebalan kan, sehingga didendangkan di mana-mana saja, tapi we have no idea about Al-Quran. Dan buku ini adalah penyelesaiannya yang pertama. Kemudian nak tahu dengan lebih lanjut, baca tafsir. Okay? Yeah. Alright. Untuk spark interest, okay lah kan Brother Zuhair, Okay. sebelum kita pergi lebih jauh.
mengenai setiap juzuk Al-Quran tu. Okay, saya ada jumpa satu soalan daripada penonton. Macam mana kita nak ubah persepsi orang bila orang berpendapat kita ni fanatik apabila berbicara tentang agama, sedangkan kita ni biasa-biasa je? Oh, fanatik terhadap agama. Macam mana kita nak ubah persepsi orang? Okey, soalan dia ni berbelit-belit lah. Saya tak faham sangat. Tapi saya cubalah, sorry Gurau je. Okey. Pertama sekali, fanatik itu ialah berkait dengan ketaksuban ataupun kita ikut secara membuta tuli. Okay? Without no obligation. Tanpa pertanyaan, tanpa banyak cakap, kita follow saja. Dia kata A, dia kata B, betul tak betul, semua kita ikut. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu follow sesuatu perkara yang kamu tak tahu tentangnya. Innas sam'a. Kenapa? Kerana sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan juga tubuh badan kamu itu akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Jadi fanatik itu kalau selain daripada terhadap Nabi dan juga kepada Allah, itu tidak baik. Okay. Soalan dia kata, adakah bagaimana kita nak tangkis persepsi berkenaan dengan fanatik terhadap agama? Kan, orang kata dia fanatik lah, contoh si Sofia fanatik sangat dengan Islam. Ini semua pasal Islam. Okey, tak apalah orang nak kata kita fanatik, kan? Kita follow Islam. Islam itu adalah penyelesaian, itu saja, kan? Saya rasa tu je lah. Macam mana? Okay, tu. Okay. So, kalau kita fanatik terhadap agama kita sendiri dan orang ada persepsi, biarkan orang tu. Kita teruskan dengan amalan kita. Hidup perlu diteruskan. Baik, saya harap jawapan dari Brother Zuhair menjawab pertanyaan Sisi Najibah, insyaAllah. Okay, ada soalan daripada Aisyah. Apa pendapat Brother Zuhair untuk menghadapi golongan anti-vaksin? Okay, first of all, saya kena buat disclaimer dulu lah. Saya bukan ustaz tau. Nak komen semua benda, aduh. Tapi pendapat saya, golongan anti-vax ini perlu untuk disantuni dengan baik lah. Okay. Tidak boleh ditolak secara mentah-mentah. Tetapi kita perlu bawa kepada mereka satu bentuk fact and figures. Okay. Sebab mereka ni pun ada otak sebenarnya. Sebab itu dia jadi anti-vax. Betul tak? Kalau dia cerita tentang konspirasi itu ini sampaikan Yahudi tu pun pelik. Aku ke yang lawan Islam? Padahal kalau pergi kepada teori konspirasi Muslim, dia kata Yahudi pula salah, kan? Kalau Yahudi dia kata Islam pula salah. Oh, itu yang pening tu. Tapi begitulah, kita kalau nak menghadapi golongan anti-vax ni, first kita kena tahu apa yang kita cakap berkenaan dengan apa. Itu dululah. Jangan kita hentam, oh kamu ni anti-vax ni tak boleh pakai ni, neraka tempat kamu. Tak boleh macam tu, kan? Kita kena tahu apa kita nak cakap, kemudian santuni dengan baik lah. Macam tu je lah. Okay. InsyaAllah. Seterusnya soalan daripada Anis Syifa. Macam mana nak yakinkan orang lain yang Al-Quran dapat menyelesaikan semua masalah yang berlaku sekarang? Okay. Macam mana kita nak yakinkan orang lain? Orang lain tu orang macam mana? Itu dulu soalan. Sebab antara approach di dalam dakwah ialah pertama ialah kita kena tahu maudhu' ataupun topik perbincangan kita. Kita nak cakap tentang apa? Contoh hari ni saya cakap tentang Juz a Day, kan? Tentang buku ni. So saya tahulah apa konten yang akan saya bawa. Kemudian kita kena tahu siapa kita nak cakap tu, mad'un kita. Contoh dengan rakan-rakan semua ni, mungkin ada yang terpelajar ataupun educated. So kita bawa dengan laras educated. Kalau kita bercakap dengan orang kampung, dengan laras bahasa orang kampung. Tak boleh cakap dengan bahasa yang, yalah ikutlah macam mana pun. Dengan jargon-jargon yang kita bawa tu, tak boleh lah. Betul. So, penerangan berkenaan Al-Quran itu berbeza-beza. Inilah antara contoh penerangan tersebut. Ada depan mata kita. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab, Yahya Ibrahim ini,
dia ialah seorang menteri agama di Australia. So cara dia nak approach orang Australia nak faham tentang Al-Quran ialah dia dengan cara meringkaskan Al-Quran itu sendiri, tidak memanjangkan ataupun menjela-jelakan, mendetailkan apa itu Al-Quran. Kalau dia nak detailkan, boleh jadi ensiklopedia ni buku ni, kan? Boleh jadi kalau pukul keledai pun mati, betul tak? So dia pendekkan apa dia buku ni dan kemudian diceritakan. Orang Muslim, orang non-Muslim, semua boleh faham. Itulah antara contoh yang kita boleh bawa di sini, iaitu kita dengan cara yang berbeza-beza. Okay? Saya boleh katakan begitu sajalah. Okay. Alright. Okay. Soalan dari saya pula. Okay. Okay. Selepas Brother Zuhair dah selesai baca buku Edu Sedih, ada tak buku-buku yang Brother Zuhair yang dah baca juga yang sama tema dengan Edu Sedih yang Brother Zuhair boleh recommend kepada kita semua? Oh, setakat ni lah. Saya tak jumpa lagi buku yang seringkas begini. Okay. Dan kalau tema, saya kira mungkin Tafsir Al-Azhar lah mungkin. Sebab Tafsir Al-Azhar itu pun dia sangat ringkas. Okay? Dia ringkas dan dia dalam bahasa Melayu dan bahasa yang mudah. Saya kira tema lebih kurang sama. Tapi dari sudut overview, buku ini mendahului lah dalam bab yang tertentu. Okay. Alhamdulillah. Okay. I think I missed some question up there. Okay, let me scroll first. Okay, daripada Alia.Arya, boleh tanya tak Wahabi tu apa? Bahaya ke? Okay. Saya dah kata tadi saya bukan ustaz, tapi saya cuma tahu sikit-sikit sajalah, kan. Okay. Wahabi itu apa? Wahabi itu sebenarnya dia satu term yang diwujudkan oleh penjajah British dulu. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut sejarah, untuk memecahkan umat Islam di tanah Melayu ni. Dan Wahabi itu sentiasa saja menjadi hantu dan jembalang yang akan ditakuti oleh masyarakat Melayu. Okay. Kalau orang kata, oh jangan buat amalan ni, ini Wahabi yang buat. Kenapa Wahabi buat? Oh, ini tak ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya Wahabi itu pun sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau saya nak pergi dengan lebih detail, perbezaan antara Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia satu perbezaan yang sikit sajalah. Saya kira dari sudut juzuk pemahaman ayat-ayat mutasyabihat ataupun pemahaman dari sudut af'alullah ta'ala. Okay? Sikit saja perbezaan. Itu dari sudut akidah. Kalau dari sudut fiqh, Wahabi itu saya tak jumpa apa itu Wahabi. Kalau dari sudut fiqh. Kecuali disebabkan oleh ketakutan golongan tradisionalis terhadap status quo mereka. Contoh. Jangan kunut lah contoh. Tak kunut. Kenapa tak kunut? Sebab itu golongan Wahabi saja yang buat. Kita tak buat, kan? Sedangkan apa benda Wahabinya? Mazhab Ahmad pun tak kunut. Mazhab Hanafi tak kunut, kan? Dan selainnya tak kunut. Kecuali mazhab Syafi'i saja yang kunut. So, tak ada point untuk kita kata Wahabi dalam fiqh itu sendiri. So, Wahabi ini saya kata bahawa dia adalah satu jembalang yang diwujudkan oleh golongan tradisionalis untuk menakut-nakutkan orang awam supaya mengekalkan status quo di dalam agama itu sendiri. Ya? Kalau dalam Kristian, mereka ada Protestan, mereka ada Katolik. Begitu juga dengan golongan di dalam lingkungan Muslim kita ataupun golongan Islam kita. Ada yang Asy'ariyah, ada Maturidi, ada Salafi ataupun Wahabi, kan? So, perbezaan no hal. Just go. Okay. Yes, hidup perlu diteruskan. Yeah. Okay. Such a controversial question, but a good question. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya nampak Yasmin dekat ruangan komen. Yasmin adalah orang yang menghubungkan saya dan Brother Zuhair. Terima kasih, Yasmin. Terima kasih, Yasmin. Okay, saya sebenarnya ada lagi soalan. Okay.
Tetapi ini di luar tentang buku A Juice a Day. Ini tentang tabiat membaca Brother Zuhair. Tabiat. Okay. Jadi saya boleh Brother Zuhair share dekat kami semua bahan bacaan pertama yang Brother Zuhair baca yang membuatkan Brother Zuhair dia macam bila baca tu terus macam I love reading gitu. Oh, ya ke? Ingat tak? Ingat? Okay. Tu masa tu saya rasa 2012 kot. Okay. 2012. Saya sorry kalau sini. Saya masa tu saya baca buku yang ditulis oleh Mufti Perlis. Okay. Datuk Dr. Mazhar. Dia tulis Okay. tentang memoir ketika dia berada di Oxford. Aku ingin kembali lagi. Dia bukan hanya sekadar memoir tetapi dia mengupas juga tentang konteks-konteks semasa dan sebelum Oxford itu. Bagaimana Kristian boleh berkembang daripada Katolik kepada Protestan. Bagaimana umat Galileo Galilei itu dibunuh disebabkan oleh pertentangan idea dengan gereja, kan, dibakar hidup-hidup golongan-golongan ini, dan menyebabkan saya mula rasa bahawa saya perlu membaca dan saya perlu mengembara lagi. Itu saja saya rasa. Aku ingin mengembara lagi lah. Itulah buku yang saya Memoir di Oxford daripada Dr. Mazhar. Ya. Itu bahan bacaan yang pertama. Okay, baik. Yang membingkaskan rasa nak membaca lagi. Itu sajalah. Okay, sebab kalau kita tengok dekat Instagram Brother Zuhair, bahan bacaan Brother Zuhair tu saya boleh katakan genre-nya sangat luas juga, dan Brother Zuhair tidak stick kepada satu topik, selalu ingin mencuba topik yang baru ke macam mana? Yalah, lebih kurang macam itulah. Sebab saya ni orang yang tak tahu banyak perkara, so saya kena baca banyak perkara lah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Okay, seterusnya bercakap pasal genre tadi, Brother Zuhair boleh share genre apa yang Brother Zuhair tak boleh resist? Kalau tengok, kalau genre ni mesti beli juga. Yang banyak dekat rak buku. Kait dengan self-development lah mungkin. Itulah. Sebab ke mana saja kita pergi, macam mana tinggi sekalipun ilmu kita, hakikatnya diri kita yang memandu diri kita. Betul tak? Betul. Betul. Okay. Saya nak tengok soalan daripada penonton kita kalau ada lagi. Kalau tak ada, saya akan proceed dengan soalan last daripada saya. InsyaAllah. Boleh, Brother Zuhair? Boleh. Okay. Soalan last daripada saya, dalam salah satu post Brother Zuhair di Instagram, Brother Zuhair ada cakap tentang membaca ni dah bukan satu hobi dah sepatutnya. Ia satu keperluan. Jadi mungkin Brother Zuhair boleh kongsi dengan kita macam mana kita nak keep up dengan membaca tu. Sebab dia boleh jadi sesuatu yang exhausting juga kan membaca ni. Jadi macam mana untuk keep up the momentum? Okay, first kita kena ingat yang membaca itu keperluan. Okay, membaca itu keperluan bukan untuk fizikal kita tetapi untuk akal kita. Sebagaimana kita boleh jogging, sebagaimana kita boleh hiking, kita perlu hiking dan kita perlu jogging untuk meningkatkan kita punya stamina fizikal kita. Kita juga perlu meningkatkan stamina akal kita. Itu yang Allah sebut di dalam suruhan dia yang pertama, Iqra. Bacalah. Kamu hendaklah membaca. Okay? Akhirnya Allah kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Supaya baca dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Okay. Baca tu bukan baca saja-saja tetapi baca untuk meningkatkan rasa ketakutan kamu kepada Allah. Menyebabkan rasa kamu ini hina di depan Allah. Kamu ini tak tahu apa pun sebenarnya. Tapi kamu flex je lebih. Itu je lah. Kan? Ataupun kamu ini baca je banyak tapi lupa kuat. Contoh. Ataupun kamu ini
ialah seperti mana yang saya sebut tadi lah. So, membaca ini juga ialah kita perlu bermula dengan step by step lah. Contoh, saya baru nak membaca kan. Saya baca dengan apa yang saya minat dulu. Saya baca dengan bahasa ringan. Contoh paling mudah akhbar lah ataupun press kan. Baca pendek-pendek je lah. Lepas baca ni, baca yang ni pula. Supaya kita nak wujudkan habits tu. Iaitu apa kita kata kelangsungan membaca itu. Janganlah kita baca hari ni sampai satu buku, lepas tu tahun depan pula baru baca. Itu tak boleh lah. Biarlah kita baca 3 muka surat sehari pun. Asalkan dia continuous. Okay? Dia konsisten. Konsisten. InsyaAllah. Okay. Saya dah tak jumpa lagi soalan daripada penonton kita. InsyaAllah. Kalau macam tu, Brother Zuhair, ada any last word yang Brother Zuhair nak share dengan kita orang sebelum kita tutup live kita malam ni? Aduh. Okay, kalau saya boleh kata, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Sofia, kemudian kepada Yasmin kerana memberikan saya peluang untuk menelaah buku ini, A Juice a Day ini. Sebab saya secara peribadi saya tak jumpa lagi buku yang sependek ini, seringkas ini, yang dihasilkan oleh seorang menteri agama ataupun siapa saja figurah. Setakat inilah mungkin keterbatasan ilmu saya tak tahu. Tapi Alhamdulillah ini saya dijumpakan dengan buku ini. Yang kedua ialah berkait dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Quran ini sangat amazing sebenarnya, kan? Quran ini diturunkan bukan untuk orang lain. Quran ini bukan diturunkan untuk semut, bukan diturunkan untuk angin, tetapi untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu pertama dia boleh berfikir, kemudian dia boleh bertindak, kemudian dia boleh mengubah. Itu yang pertama. Dan Al-Quran ini kalau kita tengok, dia diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang mempunyai kesusastraan yang tinggi. Quraisy, kan? Quraisy ini dia ada satu apa kita kata literature yang sangat padu, kan? Berbanding dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Seperti contoh kaum Fir'aun, tak ada benda ni, kan? Kaum Ad, tak ada benda ni. Mereka tersuruh dengan benda lain. Tetapi dari sudut dari konteks Nabi SAW, Quran ini diturunkan untuk challenge sastra mereka. Okay? Sehingga kan ada seorang pendeta yang mendengar Al-Quran, dia kata, Muhammad, ini kalam yang aku tidak pernah dengar daripada seorang penyair, daripada seorang tukang sihir, ataupun siapa saja kecuali daripada mulut engkau. Dan aku percaya ini bukan kata-kata engkau. Sebab Muhammad ini adalah seorang yang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Kan? Macam mana dia boleh ucapkan benda ni? Sedangkan ABC pun dia tak kenal. So, itulah Al-Quran ini dia cuba untuk menjentik hati manusia. Dia cuba untuk menjentik akal manusia supaya lebih membangun. Kalau kita tengok betul-betul, hari ni kita tak pelik sebab kenapa umat Islam hari ni kita kata meskipun ada gadget, meskipun ada segala kecanggihan, tetapi mereka tidak mampu untuk mentadbir dunia ataupun menakluki dunia. Kan? Berbanding dengan Saidina Umar, berbanding dengan Uthman, berbanding dengan Abu Bakar, mereka tak ada gadget, mereka tak ada kapal terbang, mereka tak ada apa senjata peperangan yang canggih. Tetapi mereka boleh mentadbir dunia, menakluki dunia. Kenapa? Kerana pegangan mereka terhadap Al-Quran. Mereka percaya dan mereka faham dengan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Berbanding dengan kita hanya faham secara sipi-sipian. Kan? Kita faham sikit-sikit je. Lepas tu kita ulas pula banyak-banyak. Itu masalah kita. So saya kira buku ini perlu ditelaah dan permulaan yang baik untuk kita tahu berkenaan dengan Al-Quran. Apa Allah nak cerita di dalam surah Al-Baqarah. Dia ada peristiwa-peristiwa yang tertentu dan kita boleh ambil. Dan kita boleh untuk merujuk bacaan yang lain pula. Okay, so the baby step is here. Okay. Terima kasih. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Brother Zuhair atas perkongsian malam ni. Sangat bermanfaat secara peribadi untuk saya. Saya harap ianya juga bermanfaat untuk semua yang menonton dan yang mendengar. Terima kasih kepada semua yang berpartisipasi bersama kami malam ini dan yang bertanyakan soalan, terima kasih juga.
Untuk dapatkan buku Reduce a Day ni, kalian boleh layari laman web www.tertib.press. Ini, ya, insyaAllah. Uh, yes, it was an amazing sharing, Brother Zuhair. Terima kasih sangat. Dan mungkin ini boleh jadi starting point untuk kita terus tadabbur Al-Quran. It's always a never-ending journey and experience with Quran. Lagi-lagi Ramadan dah nak tiba, insyaAllah. Jadi, terima kasih lagi sekali, Brother Zuhair. Untuk anda semua, saya ada satu pengumuman lah kot. Tertib Press, insyaAllah, this upcoming Ramadan, we plan to launch few products that related to Ramadan. Stay tuned. Please keep us in your prayers. Dan nantikan promosi yang best-best dari Tertib, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya dan Brother Zuhair. InsyaAllah, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Zuhair. Assalamualaikum. Okay.